Dia nak jadi bowman ni, nak bikin motor ni. Bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu tu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia beza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Okay, jadinya sekarang kita tengok Fejal tengah berlakon jadi bomba. Sekarang dia punya sub tu jam, tak boleh keluar. Jadinya sekarang Fejal tengah bakar sampai panas. Tak tahulah dia boleh keluar tak boleh keluar. Dia punya arm jangan cerita lah, kena sembelih dah geng. Putus lah dia. Okay, jadinya sekarang kita siapkan motor ni. Hari ni kita sambung buat motor ni. Kita pasang skru arm dia. Lepas tu aku akan letak pedok dekat arm dia. Lepas tu baru kita boleh buka tayar depan geng. Sebab kalau dalam keadaan macam ni, aku nak buka tayar depan aku takut. Bukan takut apa, takut dia terjatuh. Okay, sekarang kita pasang dia punya skru dulu. Lap sikit dia punya mono ni, berminyak-minyak. Berdano geng. Alright. Sub arm tu jam teruk geng. Kita pasang kemah ni geng. Melekat spring landing. Ya Allah, spring landing melekat geng. Sekarang kita boleh cabut geng jet kereta tu. Okey, sekarang kita pasang dia punya penutup untuk power valve ni geng. Baru geng. Mantap di jalan raya. Rik dah penutup Kawasaki ni. Owner tak ada beli lah yang baru. Jadi kita kena pakai yang lama tu. Sebab penutup tu kalau aku buat baru, dia kan penutup tu pada akulah. Kalau macam dia jadi warna kerum, dia macam tak lawa. Dia benda tu warna alloy yang macam dia CNC tu. Tu dekat tengah tu dia buat macam powder coating. Mah dalam Kawasaki warna hitam, punya macam Kawasaki tu dia warna macam warna alloy CNC. Ni kalau macam aku buat kerum, nampak macam pelik lah. Pasang sebelah sana pula Kita pasang yang sebelah kanan punya. Kanan ni memang agak susah sikit lah kalau korang nak pasang. Dia duduk dekat dalam power valve geng, dalam batang power valve. Jadi korang kena pasang macam itu lah. Aku punya cordless warna merah ni, dia kuat geng. Dia tak macam warna hijau. Tapi warna hijau tu dia kuat juga. Tapi pada akulah, kalau macam nak ikat skru-skru yang ketat kan, macam geransap, pokok kelas kan. Untuk kalau macam kita pakai, nak juga pakai yang warna hijau ni kan, warna hijau ni, tapi korang kena tekan contoh dalam 3, 4, 5 kali kan. Yang kita pakai warna merah ni kan, korang ikat dalam 2 kali pun dia dah kuat dah. Sebab dia punya torque dia kuat yang warna merah ni. Walaupun dia orang cakap tak smooth. Nampak aku tekan banyak ni, baru dia nak gerak. Tapi kalau warna hijau ni geng, kau tekan sikit je, nampak? Dia boleh slow. Dia boleh macam tu. Yang ini dia terus laju. Kita tak boleh control speed dia. Dia antara dua barang ni kan, antara dua barang ni dia adalah kelebihan, kekurangan dia. Depend pada penggunaan kita lah. Okay, sekarang aku nak buka carburetor dia. Aku nak tengok main jet dengan pilot dia saiz berapa. Okay, sekarang kita buka carburetor dia. Kita tengok carburetor dia ni. Mak Datuk ketat geng. Lagi satu, kalau korang tengok getah ni, dia getah Samco tau. Getah Samco ni tak elok untuk kita pakai dekat minyak. Okay, astagfirullahalazim, ketat geng.
Kita buka, kita tengok main jet dengan pilot dia berapa Senang cerita, double R ni boleh dikatakan hampir ke semua lah. Boleh dikatakan lah. Aku akan pakai pilot 275 ataupun 30. Jarang lah aku pakai yang besar-besar. Okay. Minyak pula kadang-kadang aku pakai 28. Kadang-kadang pakai 29. Tak pernah lagi aku pakai 300. Pakai 300 pernah terai. Macam rich minyak dia. Kadang-kadang tak boleh nak cakap lah geng. Kadang-kadang bila kita dah setting motor kan, kadang-kadang minyak lagi kita pakai menjet kecil pun ada juga. Dia tak boleh nak cakap. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Tapi memang itulah yang terjadi Tak semestinya orang cakap kalau kita modified, kita kena pakai menjet besar-besar tau. Sebab tu aku kalau orang tanya pakai menjet berapa ni, bukannya tak nak jawab geng, tapi dia benda tu terlalu sukar untuk diberi jawapan. Dia macam gitu lah lebih kurang. Tapi apa yang aku boleh cakap tu lah, yang sebelum ni cara-cara yang kita nak cari menjet pilot tu kan, dah macam-macam cara aku rasa. Aku tunjuk dalam video. Buka menjet dia ni dengan pilot, kita tengok berapa ketat geng. Jadinya kita cari screwdriver yang betul-betul orang cakap dia punya ni lebar Korang jangan cari yang dia punya tu kecil. Pilot ni kalau rosak, dia dekat dalam geng. Kalau rosak, macam mana kita nak buka? Aku akan tengok pilot dulu Pilot dia sekarang 27.5 270, tapi tulisan dekat tepi dia macam gini tulisan dia. Tulisan dekat tepi macam gini. Aku biasanya aku tak pakai menjet tulisan dekat tepi macam gini, sebab susah nak tengok. Dia bukannya aku cakap tak boleh pakai tau, menjet dua macam tulisan kat tepi macam gini kan, dia boleh pakai. Tapi kalau korang, contoh korang dah setting minyak, guna menjet yang jenis tulisan dekat tepi macam gini kan. Okay, korang ambil jarum ni, jarum throttle ni, korang masukkan menjet kan, macam gitu. Lepas tu korang tengok. Tengok macam gitu. Tengok dari tepi, tengok dia punya benam paku ni kan, benam jarum ni macam mana. Korang tengok benam jarum ni macam mana. Lepas tu contoh kalau korang nak naikkan, mestilah dia jarum ni lagi terkeluar daripada yang sekarang ni tau. Jadinya macam gitu lah kalau kita nak tengok menjet makin besar ataupun makin kecil. Kadang-kadang kat sini nombor 27, lepas tu kita pergi beli 280. Sekejap lagi bila kita masukkan kat jarum, dia jadi macam gini Dia jadi macam terangkat macam tu. Maknanya lubang dia bukan makin besar, lubang dia makin kecil. Benda ni penting juga. Kita tak boleh bergantung pada nombor je Sebab tu kadang-kadang kita setting carburetor pelik. Kita pakai menjet 28, minyak terlebih. Pakai menjet 27 pun minyak terlebih juga. Padahal kita dah kecilkan. Padahal bila kita kecilkan tu dia jadi makin besar. Bila kita besarkan tu dia jadi makin kecil. Jadinya kat situ kadang-kadang kita pening. Jadinya inilah contoh cara kita nak tengok paling senang. Kau masukkan menjet dekat dalam jarum macam gitu. Okay, sekarang kita basuh carburetor dia. Ini aku campur diesel dengan degreaser. Kita tembak air. Okey, sekarang kita tembak angin lubang-lubang dia semua. Lepas tu kita check lubang dia semua okey tak. Okey, sekarang kita cerita pasal lubang dulu Ini lubang pilot, ini lubang menjet. Ini lubang floating needle. Okey, lepas tu kalau korang tengok lubang ni dua ni kan. Ni lubang apa tahu? Lubang untuk hose ni. Dua ni. Jadinya hose ni dia sebenarnya dia bagi nafas tau dekat carburetor kita supaya minyak tu boleh sedut naik ke atas. Setiap bekas yang tak ada lubang angin, dia akan susah untuk kita sedut ke atas. Ibarat macam kita minum air, mulut korang kat dalam botol tapi korang sedut. Jadinya kan airnya susah nak keluar kan. Jadinya sebab tu lah benda ni dia ada lubang. Okey, lepas tu kita check lubang yang pilot ni kan. Pilot ni kan dia ada dua lubang tau yang lalu dia. Satu dekat dalam tu, kalau korang tengok dekat dalam tu kan, lubang yang ni, lubang ni satu dengan yang kecil tu dalam tu. Jadi kita kena check lah lubang tu Aku akan pakai degreaser ni. Aku akan letak dekat dalam tu.
Kita letak kat dalam tu macam itu kan. Tengok dia keluar tak? Dia boleh turun. Nampak tu? Dia duduk dekat dalam lubang pilot. Jadinya maknanya lubang tu tak tersumbat. Okey. Nampak boleh turun kan. Okey. Maknanya lubang tu okey Okey, lepas tu kita cek lubang yang ni pula. Lubang ni. Kat celah ni dengan ni. Lubang ni dia tembus dekat mana tahu? Dekat situ. Kau nampak tu? Dalam tu. Kat situ. Okey, sekarang kita letak di greaser. Nampak? Maknanya lubang tu okey. Nampak? Dia keluar Alright. Lepas tu kita masukkan dekat dalam. Kita masukkan dalam lubang skru angin ni Nampak? Dia keluar lalu pilot. Maknanya lubang ni, lubang pilot ni kan, dia akan terus lalu keluar dekat dalam pilot ni. Maknanya lubang-lubang tu kita kena check lah. Kalau lubang-lubang tu okey, dia okey lah. Okay, kita tengok lagi sekali lubang pilot tu. Okey, aku tutup ni, benda ni tutup. Lepas tu kita akan tuang minyak dekat dalam ni. Kita tembak minyak, tembak dia greaser kat dalam ni. Kita tengok dia keluar dekat pilot tu. Okey, kita buang tu belin tu. Okey, sekarang kita tembak nampak tu dia keluar kan. Maknanya okey kan kalau macam tu. Okey, lepas tu kita tengok yang minyak keluar masuk pula. Kat sini ni kan. Kat sini. Dia keluar Okey, kalau lubang tu semua dah okey, kita tembak balik air kat carburetor ni. Kita tembak angin, kita pasang. Okey, sekarang kita tengok contoh kat tangan aku ni dah ada dua main jet. Okey, kalau korang tengok dekat sini 270 tulisan atas. Lepas tu ada satu 270 tulisan dia dekat tepi. Okey, jadinya beza dia kita tengok 270 tulisan tepi dulu. Korang tengok jarum dia tu. Okey. Okey, lepas tu kita ambil yang 270 tulisan atas. Nampak? Jadinya sebab tu aku cakap kalau main jet ni korang tak boleh nak tengok nombor, korang memang kena tengok macam gini. Okey. Jauh pada aku beza dia tu terlalu banyak. Nampak tu sikit. Yang tulisan atas ni nampak tu terkeluar sampai macam itu 270. Lepas tu yang tulisan atas ni biasanya dekat sini dia ada macam bekas mesin tu. Ada marking keliling bucu ni. Tapi tak kisah pun kalau korang nak pakai macam gini, tapi pastikan korang kena tengok jugalah benda ni. Okey. Benda ni korang kena tengok. Kan jauh beza tu. Dengan yang tadi kan jauh sangat Okey, jadi sekarang Pejal tengah mengemudi kapal dah boleh pusing geng. Okay, sekarang Pejal try ketuk Gerak. Dia bila dah gerak macam itu baru boleh ketuk geng. Lepas tu kalau korang tengok sub dia tu bengkok, nanti jadinya kita ketuk sampai mana yang boleh, lepas tu potong. Op dah. Itu dah sampai tempat bengkok. Lepas tu kita potong. Kita cari macam sub yang lebih kecil daripada sub tu, kita ketuk keluarkan benda tu. Yang penting bawah tu korang kena alas lah. Alas benda yang
tak mantul-mantul sangat. Kalau besi merosakkan body. Kalau ala kayu macam itu okey lah. Okey, lepas tu kita potong macam tu. Lepas tu ketuk. Kau tak buang sampai habis je lah. Tak buang sampai habis. Patutnya buang sampai habis. Buang betul-betul sampai rumah dia. Sampai lantai dia tu. Oh, tak muat. Sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul geng. Teruk geng, jam. Okay, sekarang kita welding tapak stand 2 untuk motor Yamaha Sport ni. Motor ni Pejal yang buat projek dia. Aku tolong welding je. Jadinya kita akan spot kiri kanan. Lepas tu kita buka stand 2 dia, baru kita welding Memandangkan body dia ni dah nipis, kena welding slow-slow geng. Tengok tu. Kan je. Dia punya sub je. Okay tu. Okay, try kau keluarkan sub dia. Okay, kalau korang tengok sub dia tu dah makan tau sebenarnya. Dia sebenarnya sub dia, besar dia, daripada ujung sampai ujung dia sama besar. Jadinya bila dia ada tempat yang kecil, tempat kecil tu kan, itu dia dah makan. Kita kena tukar sub tu. Sebab kalau korang tak tukar, nanti bila korang stand 2, nanti motor boleh goyang-goyang. Okey dah. Okey. Sekarang kita pasang dia punya carburetor ni. Kita pasang dia punya rumah ni dulu. Rumah ni korang pegang macam ni kan. Bendung ni kan, dia memang duduk belah depan kabel itu kita pasang macam gini dalam keadaan macam gini. Masuk ke dalam tu. Pusing-pusing sikit. Lepas tu tolak ke depan. Dah macam itu kan. Kalau korang tengok dekat dalam tu, dia ada lock tu kan. Bila dah macam itu, barulah kita tolak benda tu sampai habis. Jadinya kat situlah duduk dia. Kalau macam gini dia belum masuk habis tau. Tapi bila kita ikat benda ni, menjet, dia akan ikat lah benda tu naik kan. Okay.
Jadi korang jangan ketuk-ketuk benda tu. Bukan? Sekarang dia dalam keadaan macam itu kan. Kalau korang tengok dia macam tinggi kan. Okey, bila kita ikat dia akan tenggelam. Kita jangan ketuk-ketuk benda tu Benda tu benda sensitif kan. Bila korang ketuk nanti dia rosak. Bila kita dah ikat, nampak kan dia dah tenggelam. Jadi tak payah ketuk-ketuk benda ni Pakai manjet asal dia tu 27 yang nombor dekat tepi tu. Lepas tu aku try hidupkan motor. Kita try rem dulu motor ni. Kita tengok macam mana. Okey, lepas tu kita masukkan floating needle punya rumah ni. Floating needle ni punya rumah. Kita spray sikit dalam tu. Okey, lepas tu kita pasang dekat carburetor. Korang tekan je benda ni masukkan Tapi jangan pegang sini tau. Korang pegang yang tepi dia. Okey. Jadinya sebab tu dia buat lubang ni tau. Dua ni. Sebab untuk kita tarik benda tu keluar. Okey, lepas tu kita pasang balik dia punya skru ni. Skru ni lah dia punya pengikat floating needle punya rumah tu bagi dia tak terkeluar. Okey. Lepas tu aku akan pakai Pilot 275 dulu. Okey. Keadaan dia macam ni. Alright. Okey. Untuk floating needle ni pula kan, korang kena check benda ni tau. Benda ni. Dia benda ni kadang-kadang dia main macam gini. Dia main tau. Kadang-kadang dia main. Bila korang tekan dia main. Kadang-kadang kita tekan, kadang-kadang dia tak patah balik. Tapi kalau korang buat dia macam gini, korang check dalam keadaan korang tekan sampai habis, lepas tu korang tolak ke tepi, dia mantul sampai habis, tu makna dia okey lah. Okey, lepas tu kita pasang dekat carburetor macam gitulah. Okay, lepas tu kita pasang benda ni. Nampak kan dia mainan. Jadinya dia kena macam itu Okay, lepas tu kalau korang tengok dia punya pelampung tu kan tak sama rata kan. Itu maknanya dia dah di adjust tau benda yang tengah dalam tu kan. Dia dah adjust kadang-kadang. Lepas tu kadang-kadang belakang ni aku tengok dia terkangkang. Maknanya dia boleh, patutnya benda yang belakang ni dia kena jejak dekat situ, dia dah tak boleh pergi lagi tau. Kadang-kadang dia punya ni sampai dah ke sana, membuatkan pelampung tu boleh turun terlalu over. Jadinya tu yang kadang-kadang buat kita punya carburetor overflow lah, apalah. Jadinya benda tu memang tahap tu je. Pelampung ni tinggi dia. Dia boleh tahap tu je sebab ujung dia ni ujung-ujung dengan main jet. Okey. Okey, sekarang kita pasang carburetor ni. Getah dia pun dah ada sikit kembang lah geng. Tengok macam ni kan. Ujung dia ni dia tak masuk tau getah dia tu. Jadi je kita kena masukkan sendiri. Apa pakai pisau ke kan. Kita congkel benda ni ke dalam kan. Bagi dia masuk ke dalam rumah dia. Okey. Okey, last kali kita pasang ni spring. Dia sebenarnya kan, kalau betul-betul original lah, dekat dalam tu dia ada satu wasi kecil tau. Tapi kebanyakannya dah tak ada. Okey. Wasinya halus je, nipis. Sekarang kita pasang.
pilot ni. Pilot pula, skru angin ni. Pasang, kita ikat habis Kiraan satu macam gini kalau korang tengok. Ni dah habis ni. Okey. Setengah macam gini. Itu setengah Kalau satu dia macam gini, lagi sekali pusing. Ini baru satu. Kalau 1.5 macam gini. Itulah 1.5. Jadinya aku akan letak kat 1.5. Kita pasang kat motor. Kita try start hidupkan. Kita tengok macam mana keadaan respon enjin motor ni. Itu je lah cerita kita hari ni. Kita sambung lagi cerita pasal Double R ni. Dah servis carburetor je. Hari ni satu hari hujan. Mak aku pun mesej dah. Mak aku pun dah mesej. Hey Google, stop the music. Orang nak dengar mak aku cakap apa. Okay, jadi kita dengar apa mak aku cakap. Tapi aku dah boleh agak. Mak aku mesti akan tanya, abang dah makan? Abang dah makan? Sebab dia tahu anak dia kalau buat kerja tak reti nak makan. Dedoh Abang tak suka, tak ada je, tak baik-baik aja. Hujan sama lah kat sini pun hujan juga. Besok ibu nak pergi sana. Ayah nak hantar, besok ayah nak hantar ibu pergi berubat kat Tiram. Tiram ya kat Tiram. Lepas tu ayah hantar rumah Kak Alis. Nanti kalau nak pergi pulang berubat ni jauh kalau bawa ayah bawa balik. Boleh lah abang datang rumah Kak Alis nanti. Makan ibu masak. Abang dah berhenti buat kerja dah ni. Baru nak makan bu. Okey geng, jadinya kita jumpa esok Assalamualaikum. Walks barely down the street with the brim pulled way down the